Kembara 999 pajak gadai ayam bermula sekarang. 9 bulan kempen berlangsung. 9 pemenang bulanan. 90 hadiah keseluruhan. Simpanan kekalkan cakaran emas anda. Margin pembiayaan sehingga 80%. Layari laman web tertera untuk maklumat lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, seperti biasa setiap kali Jumaat malam Sabtu kita akan bersama di Facebook Live Bank Muamalat Malaysia Berhad dalam Fadilat Muamalat. Dan ini adalah minggu yang ketiga. Kalau para penonton masih ingat lagi, minggu pertama kita bincang tajuk sihir. Minggu kedua kita bincang tajuk nikah online. Jadi nak tahu apa tajuk yang kita nak bincangkan malam ini, teruskan bersama dengan kami insya-Allah. Dan seperti biasa, bagi anda yang baru sedang menonton kami di Facebook Live maupun di YouTube, anda boleh share kepada teman-teman anda ataupun tag rakan-rakan anda supaya lebih ramai dapat menonton majlis ilmu kita pada malam ini. Okey, dan insya-Allah saya juga mengalu-alukan kehadiran ramai yang sedang menonton kita. Abu Hasan, kemudian Nur Aisyah, Muhammad Nur, Nur Jahan, Amirul Rizwan, Mazli Jamali, Fadilatul Azwani. Baik, terima kasih kepada yang sedang menonton. Dan boleh tag rakan-rakan anda di ruangan komen ataupun share. Mudah-mudahan kita dapat mengajak lebih ramai rakan-rakan kita menonton Fadilat Muamalat malam ini. Baik, malam ni ada satu tajuk yang sangat menarik. Tajuk ini saya ingat evergreen, malar segar di negara kita, tentang lucky draw dalam Islam. Kita nak bincang tentang cabutan bertuah. Kalau dulu ada cabutan bertuah, cara gores dan menang, datang ke rumah. Ada juga cara tikam. Sekarang ni cara online. Jadi kita nak bincang isu ini dalam sudut perspektif syariah. Baik, bersama dengan kita dua tokoh saya fikir dalam bidang syariah yang sudah tidak asing lagi di negara kita. Kalau saya tak perkenal pun, saya ingat semua orang bila tengok ni kenal. Tapi biasalah kita kena perkenalkan juga. Di sebelah saya yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, dan di sebelahnya adalah Ustaz Fawaz Fadil. Apa khabar kedua-duanya? Sihat? Alhamdulillah. Jadi bila hari ni kita dipanggil forum norma baru. Ya. Bank Muamalat tengok dahsyat ni. Depan kita ni ramai sebenarnya kalau orang tak nampak lah kan. Jadi insya-Allah hari ni kita nak bincang ataupun nak berkongsi tentang cabutan bertuah, lucky draw dalam Islam. Baik, kita nak mula dengan Ustaz Fawaz dululah, boleh ya? Kita mula silakan. Jauh sikit kemudian tarik ke sini lah. Mungkin Ustaz boleh mulakan terlebih dahulu, bila gores ataupun cabutan bertuah ni mungkin kita biasa dengar. Cuba kita nak singkap sikit apa hukum cabutan bertuah dalam Islam dan sebagainya. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hariri, Ustazuna Dr. Zaharuddin, para penonton program forum di Bank Muamalat, kita ucap terima kasih. Jadi pandangan Islam terhadap semua perkara dalam dunia ini sudah tentu tidak ada yang halal semua dan tidak ada yang semuanya adalah haram. Itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Ibnul Arabi rahimahullah, ulama besar dalam mazhab Maliki, yang menyatakan konsep yang besar dalam syariah. Tak ada benda dalam dunia ni halal semua dan haram semua. Hatta khinzir pun ada waktunya dia menjadi harus ketika mana darurah. So ini adalah pandangan yang sangat penting kepada fuqaha supaya kita melihat semua isu itu dengan pandangan yang lebih luas. Kerana Al-Quran ini dia payung semua perkara. Tibyanan likulli syai'in, menerangkan semua prinsip-prinsip terutamanya dalam prinsip kehidupan. Sudah tentu Al-Quran
menangani itu dan isu keadilan, prinsip kepada keadilan, kepada amanah, sehingga kita tidak termasuk di dalam memakan harta manusia dengan cara yang salah. Okey. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Al batil ini mafhum yang sangat luas, kontrak yang tidak betul, termasuk dalam benda yang ribawi, termasuk dalam benda judi, apa juga benda yang terlarang. Dan dianjurkan kepada perkara yang luar biasa. Nanti saya akan uraikan nanti sebab masa kita pendek. Tetapi begitu juga dengan laki draw, ia merupakan wasilah. Kalau di bank ataupun kita sebagai businessman ataupun sebagai usahawan, kita menggunakan sebagai salah satu marketing, taswik atau promotion. Tetapi kita katakan tidaklah semua yang salah. Walaupun kita nampak semata-mata kita mencari kewangan, kerana kewangan itu adalah asas dalam Islam. Sehingga Allah Ta'ala menyebut sebagai qiyam. Qiyam maksudnya asas. Walaupun kadang-kadang kita sebut aku tak mau harta, saya rasa orang macam tu dia hanya menyebut di mulut saja. Saya nak harta. Sebab tu Allah namakan al-mal itu al-khair. Wa ma tunfiqu min khairin. Jadi kita jangan sembang saya tak nak duit. Saya nak duit tapi mesti cara yang betul. Sebab itu fa'ajmilu fi talab, Rasulullah kata. So konsep kita laki draw ataupun apa jua perkara yang kita gunakan apatah di zaman moden ini, perlu kita banyakkan cara pendapatan yang lebih mudah kepada masyarakat. Dengan keadaan kita yang luar biasa sekarang ni, COVID-19 merupakan satu bala yang sangat besar. Sudah tentu kaedah sebegini merupakan sebagai satu kita kata encouragement kepada orang luar di sana, untuk apa kita tarik mereka. Tetapi macam mana pun syariah meletakkan kaedah-kaedah yang penting yang saya akan huraikan ataupun Dr. Zahruddin akan huraikan lebih detail. Cuma kita katakan Islam tidak menolak semua konsep yang baik, kerana al-aslu fil asya' al-ibah. Dalam konsep duniawi semua hampir ulama sepakat, melainkan ulama zahiriyah dan seumpama dengan dia yang menyatakan semua dalam urusan duniawi yang di bawah konsep sultanul iradah adalah harus, melainkan bercanggah dengan prinsip-prinsip, iaitu dia mempunyai judi, riba, perkara yang haram, memudaratkan orang ramai, dan ada penipuan di sana. So itu secara ringkas yang kita ingin uraikan. Alhamdulillah, itu mukaddimah perbincangan kita. Jadi biasa kita di Bank Muamalat kita cari topik-topik yang berlega di kalangan masyarakat. Jadi kita nak bagi solusi pandangan agama lah. Baik, Dr. Zahruddin, saya bukan baru ni lah, saya ingat tahun lepas lah saya hadir satu hari keluarga di sekolah anak saya tu. Kemudian pihak sekolah buat cabutan bertuah. Kemudian adalah seorang ibu bapa ni, dia kata tak boleh, dia kata haram buat cabutan bertuah. Jadi tak sempat nak main cabutan bertuah, bergaduh soal mak ayah, cikgu dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh huraikan sikit, sebab dia kata cabutan bertuah ni judi. Jadi mungkin doktor boleh huraikan apa itu cabutan bertuah, ada kaitan dengan judi ke ataupun macam mana? Sila doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua, dan Fadil Ustaz Hariri, Fadil Ustaz Syekh Mak Fawaz dan semua yang bersama-sama. Baik, jadi secara ringkas, ringkasan daripada apa yang Fadil Ustaz Fawaz telah mulakan tadi, taksil ataupun asal cabutan bertuah ini ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah. Jadi kalau kita lihat beberapa tempat, antaranya dalam kisah untuk mencari siapa yang boleh menjaga Maryam, iaitu yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam, siapa mereka mencampakkan mereka punya pen ataupun apa barang itu, maka akan dicabut. Siapa yang dapat cabutan tu betul, dia akan dapat hak untuk menjaga Maryam. Jadi itu adalah cabutan bertuah untuk mendapat. Dan dalam hadis Nabi pun ada juga, dalam hadis bagaimana Nabi SAW idza arada safaran, apabila Nabi nak bermusafir, fa aqra' baina nisa'i, maka Nabi akan buat cabutan di antara isteri-isterinya. Ini kalau orang yang ada lebih isteri daripada dua. Kalau dua dia boleh gile-gile, kalau lebih daripada dua, cabutan. Itu kena faham, tu fiqh ta'adud zaujat. Okey. Baik, jadi cabutan itu, maka siapa fa'ayatuhunna, siapa di antara mereka itu dapat cabutannya, maka dia akan keluar bersama-sama dengan baginda Nabi SAW. Baik, jadi konsep dia itu adalah tatib sebenarnya. Maknanya tatibul qulub, merasakan hati itu merasa lebih tenang, supaya mana-mana orang yang dapat dalam kes jaga Maryam tadi, dalam kes apa-apa juga, dia akan rasa lebih redha. Ini bukan rezeki saya, bukan tuah saya. Maka tak ada rasa orang ni tak pilih kasih, orang ni sebab warna kulit, orang ni sebab negeri. Tak ada timbul dah. Sebab cabutan bertuah semua ada equal untuk chances untuk dapat dipilih.
Tetapi dalam keadaan Islam, sebagaimana disebut juga tadi, al-aslu fil asya' al-ibahah malam yadul dalilu ala tahrim. Asal perkara-perkara muamalat ni biasanya adalah harus sampailah ada dalil yang membuktikan sebaliknya, pengharaman. Lalu kalau kita lihat apa yang boleh menjadikan dia haram adalah dalam konteks ini riba tu mungkin agak jauh sikit. Yang kedekatnya adalah maisir lah, iaitulah qimar iaitulah judi tetapi judi ni dia ada illah dia. Illah ni maksud dia punya substance, dia punya sebab utama yang menjadikan benda tu haram. Jadi kalau kita letakkan cabutan bertuah, macam kita nak bedah siasat, lepas tu kita letak dia, kita tengok ada tak apa ilah-ilah yang kiri kanan dia, ada tak yang kena. Jadi kita tengok dulu judi ni apa ilah dia. Dia ada dua perkara kalau dibincangkan di Majma' Fiqhil Islami, Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia, tak salah saya pada tahun 2013 tak salah saya, telah diputuskan dengan jelas bahawa judi ada dua aspek. Yang pertama, judi kerana nasib. Judi kerana nasib ini dia bukan nasib semata-mata menjadikan dia judi. Jadi macam tadi dekat sekolah, cabutan bertuah, siapa dapat nasib. Adakah dia judi? Tidak judi kalau tidak ada wang pertaruhan. Jadi dia ada qimar, dia ada muqamarah tadi tu. So jadi kena ada wang pertaruhan yang boleh untung atau rugi, baru jadi judi. Yang pemenang dia kerana nasib. Tapi kalau nasib saja jadi pemenang, tak ada kalah pun, tak ada apa-apa rugi duit, tak ada, itu tak judi. Saya nampak di situ kan. Sebabnya dalam mazhab Asy-Syafi'i, antaranya dalam kitab Hasyiah Bujarimi tak salah saya, dia takrifkan judi situ secara mudah lah, walaupun tidak jami' mani', kullu la'bin yataraddad baina an yaghnam aw yaghram, iaitulah setiap pertandingan yang boleh mendedahkan orang yang masuk itu kepada untung atau rugi. Jadi jangan pula kata bisnes judi pula, bisnes lain cerita. Saya betul kata dia tak jami' mani'. Tapi nak bagi fahamnya, dalam konteks kita yang kita bincang tadi tu, cabutan bertuah tu, kalau dia orang yang menyertai tu tak ada terdedah kepada rugi, tak ada masalah. Jadi macam kata Ustaz Ari dia tadi, pergi lenggang kangkung je. Lepas tu siapa-siapa datang dia bagi macam nombor, kita pegang nombor tu, dicabut nombor tu. Kita kalah pun tak dapat apa, tak ada rugi apa. Kalau kita dapat, alhamdulillah, tak ada masalah. Jadi itu adalah ni. Samalah konsep dia macam tikam ekor, nombor ekor. Kita nak dapat nombor tu, kita kena bayar. Bila bayar, then dia jadi judi. Sebab menang dia ikut nasib. Yang tidak ada kita punya interference, mudakhalah untuk pastikan kita boleh menang, tak ada. Hanya berharap nasib. Walaupun kita kata saya ada usaha, Ustaz. Apa dia usaha tu? Saya berdoa. Tak boleh. Nak pergi genting, doa dulu, tahajud dulu kan. Tak boleh. Dia tetap jadi judi juga. Tetap jadi judi. Dan judi ni diharam dia bukan berdasarkan kepada kita redha atau tidak. Ada orang kata, Ustaz, saya pergi main judi ni, saya nakkan hiburan saja. Saya tak kisah. Saya memang 100, 2,000 ni saya memang nak buang. Saya macam saya nak beli tiket berhibur. Dia ada orang zaman sekarang ni macam-macam kepala dia. Tiket berhibur dia kata. Dia kata elah rugi tu tak ada dah, saya tak rugi. Kan? Jadi kat sini kita nak sebut ini adalah hak Allah SWT. Sama macam zina. Tak boleh kata saya tak ada rasa terzalim, terzina, saya berzina dengan dia, saya pun suka, dia pun suka, tak boleh. Tetap tidak halal. Tak boleh orang kata saya tak kisah dia bunuh saya, bunuhlah saya takkan saman dia. Saya dekat keluarga. Tetap salah juga. So ada benda yang hak Allah SWT yang kita tak boleh ceroboh. So ini adalah antara yang judi tadi. So judi yang tahap yang kedua pula yang bukan nasib. Yang pertama adalah yang nasib. Yang kedua yang tak melibatkan nasib. Ada effort. Contohnya, tapi ada masalah judi dekat mana? Dekat yuran. So maknanya nak masuk, yang pertama tadi ada yuran, lepas tu menang ikut nasib. Yang kedua ada yuran, menang tak ikut nasib pun judi juga. Kalau pemenang tu ambil semua duit orang-orang yang masuk. So jadi macam contohnya kita 3 orang hari ni, kita letak seorang RM10, sehari 10, 10, 10, kita lari kat sama. Siapa cepat paling laju, dia menang, ambil RM30. Saya terkapai-kapai, tak dapat. Ustaz Fawaz dapat, ataupun Ustaz Fawaz kalah sebab pakai jubah, saya hari menang kan. Saya pakai seluar kan. So jadi dia menang, saya kalah, hari kalah. Dia tak dapat apa-apa, saya tak dapat apa-apa. Saya dapat penat je. Sehari menang, judi. Walaupun ada training, walaupun ada usaha, judi. Tapi kalau macam pilihan raya, judi tak? Kan, kita nak masuk bertanding adun dengan parlimen, kita kena bayar. Kan, ada bayar kan, adun entah berapa puluh ribu kan. Lepas tu judi tak? Kalau kalah tak dapat apa-apa. Dapat mengempat kat rumah kan. Tak judi. Sebab apa? Sebab pemenang dia tak dapat wang terkumpul orang yang bertanding, tapi dia dapat kerusi.
dekat Dewan Rakyat ataupun kursi dekat Dewan Banyak Undang. kumpulan duit. Dia bukan ambil daripada petani peserta-peserta. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jelas. Alhamdulillah, saya ingat ramai yang tulis di sini ni. Jelas tikam tu judi ke macam-macam soalan ni Tapi ramai yang tunjuk tanda love dengan thumbs up ni, maknanya faham lah tu. Jadi terima kasih kepada mereka yang sertai kita. Alhamdulillah dah makin ramai. Jadi anda boleh share ramai-ramai lagi program ini supaya semua orang dapat manfaat mengetahui tentang hukum hakam cabutan bertuah yang kadang-kadang berlega dalam masyarakat kita. Cuma kita sahaja yang kadang-kadang salah faham ataupun tidak dapat maklumat tentang perkara ini. Baik, saya ingat Dr. Zahrudin macam dia dah settle semua dah je. Alhamdulillah. Sorry. Malam ni habis awal kita ni. Habis kita. Tapi saya nak ada satu juga saya fikir yang gores dan menang. Ustaz Fawaz. Gores dan menang ni dia macam dia pergi rumah kita. Dia pergi rumah kita, kita tak bagi duit, tak ada apa-apa. Tapi gores, encik dapat peti sejuk. Dan encik kena beri duit dahulu. Akhirnya kena tipu sebagainya. Kemudian saya ingat dulu ada pernah jadi isu tentang teka berat lembu. Ada dalam satu pameran. Jadi macam-macam jenis. Makin kreatif persembahan itu. Jadi mungkin Ustaz boleh ulas sikit pandangan syarak tentang perkara ini. Ini yang disebut sebagai judi semasa. Yang bertopengkan kecantikan. Kadang-kadang mungkin soalan agama. Dulu saya tanya dulu. Saya tanya dulu who want to be millionaire. Dia seluruh dunia buat. So ketika itu mufti di Mesir mengatakan adalah qimar. Sebab apa yang berlaku qimar? Kerana duit pertandingan itu kita bayar. Dan wang itu diambil daripada peserta. Sebab tu saya pernah timbulkan isu ni di radio. Ramai orang tak setuju sebab Sabi dah main lama dah. Sebab dia orang tangkap ikan. Saya kata boleh tangkap ikan. Tapi masalahnya hadiah diambil daripada wang peserta. Takkan tak boleh cari wakil rakyat seorang, korporat dan seumpamanya ni untuk meluluskan. Walaupun sebahagian ulama seperti Syekh Qardawi dan sebahagian ulama yang lain dia tak cenderung sebenarnya buat macam ni. Walaupun dia tak kata qimar ataupun judi, tapi dia ada angin-angin bau-bau judi sebenarnya. Tetapi kita tidaklah membawa kepada aliran tersebut sebab kita di Malaysia tidak kita katakan ini adalah satu strategi dalam marketing ataupun perniagaan. Jadi banyak benda yang kadang-kadang judi ni berlaku tanpa disedari. Macam contohnya pencabutan bertuah ataupun pertandingan di surat khabar ataupun pertandingan di radio yang mana kadang-kadang syarikat telefon ini dia mengenakan cas sebagai cas dan cas itu akan dimasukkan ke dalam hadiah. Itu yang dikatakan judi tanpa disedari. Tapi soalan dia siapakah contoh dia pahlawan Islam? Soalan Islam. Soalan Islam. Soalan Islam. Jadi kita tidak boleh melihat kepada soalan Islam semata-mata. Kena melihat kepada cara kita kontrak. Sebab semua ni adalah kontrak yang mana Islam menggariskan supaya kita tidak berlaku yang dikatakan perasaan rasa kezaliman. Sebab saya dah bayar kemudian saya tak dapat. Itu yang dikatakan berlega di antara kerugian dan juga keuntungan. Sebab benda itu belum pasti. Sebab Islam dia tidak mahu akhirnya membawa kepada yang dia panggil sebagai zulmun ijtimai. Kezaliman masyarakat. Memanglah macam doktor sebut tadi, dia kata tak apa saya halalkan. Tetapi akhirnya bila kumpul dia berlaku satu kezaliman masyarakat tanpa disedari. Macam riba. Mungkin kita pinjam seorang-seorang, kita pergi alung, saya rasa tak dizalimi walaupun kena 8%. Sebab saya untung saya boleh bayar. Tapi kalau kita biar macam tu, akhirnya dia akan berlakunya dia panggil zulmun ijtimai. Mungkin seorang kita tak nampak tapi dikumpulkan nampak. Begitu pertandingan sedemikian. Jadi pertuaran nasib ini perlu bagi saya, setiap orang yang nak buat pertandingan perlu mendapat kepastian daripada pakar dahulu supaya kita susun. Sebab kita kalau jualan, saya di penjualan kita kan kadang berlaku judi tanpa disedari macam yang Ustaz Ari sebut. Kita buat satu jualan buku, misalnya buku, kemudian kita bagi hadiah. Bila berlaku judi, bila kita markup harga. Makna dia sepatutnya buku harga RM39. Kita kata kalau beli buku ni dapat satu buku lain. Kita buat harga buku RM45. Jadi orang yang beli tu selalunya dia nak hadiah. Berdasarkan dia punya sifat pulu ni, aku ni dapat, ataupun dia dapat pergi umrah, walaupun dapat umrah. Selalunya kita guna agama lah. Zaman sekarang ni trend bukan agama Islam saja, semua orang guna agama. Bukan Islam saja. Sebab agama ni dia panggil apa? Dia pelaris lah. Tak payah jumpa bomo dah. Guna agama saja. Allahu Akbar. Betul. Jampi insya-Allah harga naik. Saya pernah tulis satu artikel,
Durian jampi RM300, durian beg tidak jampi RM30. Jadi kita menggunakan agama, orang pun seronok pergi umrah. Tapi kita dah markup dah. So orang tu mai beli semata-mata untuk dapatkan hadiah. So dia bukan dapat hadiah free daripada syarikat. Sebab dia markup. Kalau kita nak beli hadiah, bagi hadiah lah. Harga buku RM39 tak payah markup. Dia beli, dia dapat hadiah. Itu di antara kadang-kadang berlakunya judi di dalam tawaran-tawaran yang istimewa. Itu yang perlu diperhatikan oleh syarikat-syarikat yang buat iklan. Juga berlaku dalam surat khabar. Tapi kadang-kadang surat khabar tak bersalah. Yang bersalah tu tukang beli. Sebab dia beli surat khabar tu bukan nak baca, nak dapat hadiah semata-mata. Jadi kata ulama yang beli tu main judi. Sebab dia pergi beli tu untuk, saya rasa saya pun terlibat juga kecil tu. Saya beli surat khabar, tapi masalah tak pernah menang. Beli tak baca pun. Jawab hantar, tak pernah menang. Telefon pun saya dulu suka Olimpik, tak kali telefon, tak pernah. Rupa-rupanya kita dah telefon tu dah, dia orang dah makan dah. Yang ni pendidikan sebenarnya saya ucap syabas lah, sebab tajuk ni mendidik masyarakat. Bukan suruh berhenti bertanding, bukan suruh berhenti buat lucky draw, tapi kena susun balik supaya saya sebutkan syariah ini, bila kita buat apa-apa program, termasuk program sebegini lucky draw, mesti ada 4 prinsip. Rahmah, adalah, hikmah dan maslahah. Mesti ada 4 ni. Kalau tak ada, itu akan membawa kepada satu benda yang menzalimi, termasuk judi. Ya, Subhanallah. Saya rasa kalau anda tak tag kawan-kawan anda tonton malam ni rugi. Sebab banyak perkara-perkara yang kadang-kadang kita rasa macam tak kot, tak pasti. Sebab itu ia memberi ilmu kepada penganjur, kepada orang yang nak terlibat dan kepada semua, supaya kita ini tidak termasuk dalam jerat-jerat judi tadi. Baik, ini bank muamalat bukan nak bagi cabutan bertuah tapi nak bagi soalan kuis. Siapa yang boleh jawab 2 soalan kuis malam ini, saya akan bacakan soalan yang pertama, kemudian anda jangan jawab lagi di ruangan komen. Anda tunggu soalan yang kedua. Apabila anda sudah dapat kedua-dua jawapan, anda perlu tulis di ruangan komen dan tag 3 rakan anda di ruangan komen live Facebook kita. Okey, nanti di hujung rancangan kami akan cari pemenangnya dan akan umumkan pada malam ini juga. Dan pemenangnya konsisten 3 minggu. Kita akan bagi 1 gram emas yang diakaunkan dalam akaun Bank Muamalat Malaysia Berhad. Okey, soalan pertama. Ni yang dengar ni semua nak dengar ke nak dapat emas tu? Berapakah had maksimum margin pembiayaan pajak gadai Islam Muamalat Ar-Rahnu? Saya ulang. Berapakah had maksimum margin pembiayaan pajak gadai Islam Muamalat Ar-Rahnu? Okey. Jadi kalau siapa yang nak cari jawapan dia, boleh saja pergi ke Facebook Bank Muamalat, scroll lah. Nanti akan jumpa jawapan, tapi jangan tulis lagi. Anda dengar dahulu soalan yang kedua selepas ini, barulah anda berikan jawapan kedua-duanya dan tag 3 rakan anda di ruangan komen. Baik, kita nak sambung semula dengan Dr. Zahruddin. Yang tadi kita bincang tentang banyak cabutan bertuah yang dibuat oleh masyarakat dan sebagainya. Tapi dalam institusi perbankan, mungkin doktor adalah orang yang terlibat sebagai jawatankuasa penasihat syariah di bank. Ada tak bank-bank ini membuat cabutan bertuah dan bagaimana sudut pandang syarak? Baik, jadi kalau kita nak lihat apa yang pernah dilakukan oleh pelbagai perbankan Islam, memang ada Tapi sebelum kita nak sebut ada ataupun tidak dan seumpamanya, kita perlu tahu bahawa perbankan Islam ini dia mempunyai penasihat jawatankuasa penasihat syariah. Dan sebelum jawatankuasa penasihat syariah itu, dia ada Department of Syariah Department. Yang mana syariah department ni ada ramai orang-orang yang berlatar belakangkan syariah di kalangan pekerja yang lulusan daripada macam-macam negara. Jadi mereka telah semak terlebih dahulu. Kemudian mereka bawa ke jawatankuasa syariah dia, yang ada 5-6 orang daripada kalangan ilmuwan yang telah pun disemak oleh Bank Negara Malaysia akan ketokohan dan kredibiliti mereka. Lepas tu mereka luluskan, kata contoh. Lepas tu dia akan bawa pula lagi ke Bank Negara punya penasihat syariah. So jadi penasihat syariah Bank Negara ni akan semak pula lagi, kalau betul ni produk baru yang tak pernah ada sebelum ni, kita akan kena tengok. So jadi dia berlapis-lapis. Jadi sebagai orang awam,
kalau mana-mana perkara yang dikeluarkan oleh perbankan Islam itu atau takaful, kira-kiranya untuk orang awam ni halal jakim. Macam tu. Logo cop halal jakim, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kecuali kalau kita semua nak berbincang, nak mempertikaikan secara akademik, itu boleh di persidangan-persidangan ilmu, itu boleh untuk memantapkan lagi produk, untuk mengukuhkan lagi, bukan untuk damaging dan menjatuhkan, tapi untuk konstruktif komen, untuk mencantikkan lagi dan juga melihat kepada suasana lah. Sebab ada sebahagian disukar untuk diperkemaskan kalau suasana dan undang-undang dan regulasi mungkin tidak mengizinkan. So jadi dia kena ada tadarruj. Nazariyatut tadarruj dalam Islam ini valid, iaitulah doktrin beransur-ansur, gradual changes. Ini adalah valid dalam Islam. Malah disebutkan oleh ramai, malah kita juga tengok ada ulama mengatakan bahawa pengharaman arak dibuat secara beransur, pengharaman judi, pengharaman riba pun dibuat secara beransur. Jadi ada ramai ulama mengatakan itu adalah kerana bila mana satu perkara itu sukar untuk dikawal, maka perubahan pun kena beransur-ansur. Jadi kembali kepada soalan tadi, jadi antara yang saya ingat bagaimana perbankan Islam buat perkara ini, antaranya dia ajak orang buka akaun dengan dia. Ajak orang buka akaun dengan dia. Jadi buka akaun tu atas kontrak apa? Jadi kalau atas kontrak qard, iaitulah wadi'ah, lepas tu siapa-siapa yang dah letak tu kemudian dia akan dicabut, maka tak boleh. Walaupun dikira macam tak ada kerugian. Walaupun tak ada kerugian. Jadi dia ada lebih jauh daripada tu. Tadi kita bincang yang basic je, tapi ada lebih jauh daripada tu. So, tadi kita kata kalau ada kerugian, ni tak ada kerugian. Ini bukan masalah judi pula, ini masalah riba. Sebab bila kita wadiahkan, kita placekan kita punya duit dengan bank, sebenarnya kontrak yang underlying dia, yang kontrak di sebaliknya adalah qard, iaitulah pemberian pinjam kepada bank. Jadi bank-bank ni, walaupun kita anggap dia kaya, tapi sebenarnya kita yang mengkayakan dia. Kita ni the bigger shareholder. Jadi kalau tengok buku bank ni, bukan buku bank-bank kita, buku bank tu maksudnya laporan kewangan dia ada dua, shareholder fund dengan depositors fund. Iaitulah shareholder punya duit yang dia letak peringkat awal. Kalau nak buka bank, mesti ada at least 1 bilion ringgit Malaysia, dan dia akan ada lah di 12, 13, 4 atau 5 bilion. Kemudian kita tengok lagi satu lagi, shareholder fund, iaitulah depositors, orang kecil-kecil, orang besar-besar, syarikat besar-besar semua letak terkumpul, akan biasanya lebih besar daripada shareholder fund. So jadi apa maksud shareholder, apa maksud duit depositors fund ni? Maknanya mereka bagi pinjam kepada bank. Sebab tu Bank Negara punya SAC pun telah memutuskan, dulu mereka namakan wadi'ah yad dhamanah, tapi mereka dah ubah. Sebab wadi'ah ni asalnya adalah wadi'ah yad amanah. Maka bila dhamanah, dia tidak lagi wadi'ah, dia sudah berubah jadi qard. Maka hukum sebenarnya juga diputuskan di peringkat antarabangsa, dia adalah qard, pemberian pinjam. Maka pemberian pinjam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Disebut dalam satu hadis, setiap pemberian pinjam yang membawa manfaat kepada pemberi pinjam adalah riba. Maka kita bagi duit kat bank, simpan dalam akaun, sebenarnya kita bagi pinjam kat bank. Tu bank bagi manfaat untuk kita dapat cabutan bertuah. Tak boleh. Dia bukan judi, dia riba. Okey. Jadi oleh kerana itu mereka kata okey, kita tak boleh guna akaun wadiah. So yang boleh akaun apa? Akaun mudharabah saja. So jadi tukar. Akaun mudharabah pelaburan. Contohnya saya kata Ustaz, kalau Ustaz sanggup melabur dengan saya punya company, saya bagi Ustaz cabutan bertuah. Itu harus. Yang itu harus, sebab dia tak ada qard dan dia tak ada judi. Jadi pelaburan dia itu adalah pelaburan kepada bisnes, bukan untuk cabutan tu sangat kan. So jadi itu yang mereka lakukan, sama ada dapat cabutan tu berikan hadiah something ke, ataupun lain-lain ke manfaat terpulang. Tapi itu adalah yang saya ingat ada dilakukan oleh perbankan Islam, yang dikira telah pun diputuskan harus. Wallahualam. Termasuklah sijil dan sebagainya lah tu. Ya, sijil pun sama juga. Kita letak duit, kita dapat sijil. Maka sijil tu atas apa? Atas wakalah. Dia bukan wadiah, dia atas wakalah bil istithmar. Iaitulah kita wakilkan bank tersebut untuk melaburkan duit tu. Maka atas dasar itu dia akan cabut bila-bila lah. Kalau kena dapatlah BMW ke apa kan. Jadi kalau tak kena, kita pun duit pun tak hangus. Kita punya duit pun antara tu juga. So jadi ketika itu dia dah harus. Baik, Alhamdulillah. Tapi kalau nak mudah, melaburlah di bank muamalat. Semuanya ada jabatan syariahnya, penasihat syariah yang memantau segala operasi dan kawal selia
pelaburan dan juga produk perbankan Islam. Okey. Baik, kita nak beri soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni mudah sikitlah. Soalan yang kedua, ataupun kita nak bagi soalan kedua dulu, boleh? Kita bagi soalan kuis dahulu, mudah untuk tim kita mencari pemenang secepat mungkin. Soalannya adalah, ni mudah je ni, tadi penceramah kita banyak kali sebut. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Maisir? Al-Maisir tu, apa dia maksud dia, definisi dalam bahasa Melayu? Ni senang je lah, okay? Jadi anda himpun soalan yang pertama dan soalan yang kedua, tulis di ruangan komen dan tag 3 rakan anda. Nanti kami akan carikan pemenang bertuah pada malam ini. Bertuah juga dia, pemenang bertuah, okey? Dan kita akan umumkan di hujung rancangan nantilah. Baik, alhamdulillah. Kita juga ada beberapa rakan kita di Facebook ni yang tanya. Dia kata boleh ke tidak nak tanya soalan? Memang boleh tanya soalan, okey? Dan ada beberapa soalan, saya ingat alhamdulillah ramai yang telah memberikan soalan dan kita telah pilih satu soalan untuk kita bincang malam ini, iaitu dari Aizuddin Azhar. Dia kata seperti game PUBG dan COD, mereka perlu bayar suatu jumlah untuk membuat satu pusingan untuk mendapatkan hadiah. Hadiah diberi secara random. Hadiah utama sangat bernilai tetapi susah untuk didapatkan. Peluang peratusan untuk mendapatkan hadiah utama dalam sekali pusingan 1.5%. Adakah ia berbentuk judi? Ini siapa biasa main PUBG ni Saya pun tak tahu, main game Tetris dulu je, susun-susun bata ni Sekarang ni game tentang, tapi dia punya konsepnya sama je lah. Maknanya dia main, kemudian ada satu pusingan itu, habis pusingan itu dan kalau dapat hadiah. Tetapi sangat susah dapat hadiah itu. Adakah dia main game itu termasuk dalam penjudian? Baik, saya betul sama saya tak tahu PUBG tu apa. Cuma saya IBG kita tahu. Cuma saya terdengar berita hari ini saja. PUBG ni telah diharamkan di Pakistan kerana ada seorang budak sekolah telah membunuh diri sebab gagal menyelesaikan satu mission. Itu saya dengar dalam kereta hari ni. Tapi saya tak tahu apa benda dia buat. Saya ingat sebenarnya tembak-tembak kot. Betul kot. Tembak-tembak tu. Dan game yang tembak-tembak ni telah betul ke guru? Game tembak-tembak? Kita tanya dia. Game bunuh orang. Game bunuh orang ni saya ingat masa tu pun dia agak viral sikit sebab pengganas di New Zealand tu meniru cara PUBG kan. Ya betul. Jadi dia tiru cara PUBG bunuh orang Islam. So jadi tuan-tuan sanggup lagi main PUBG? Saya tak tahulah tuan-tuan. Delete sajalah daripada tuan-tuan. Dan juga saya masih ingat di United Kingdom, saya masih ingat lagi ada kajian psikologi telah membuktikan bahawa permainan yang ganas telah mengubah psikologi dan sikap seorang kanak-kanak dan seorang insan itu. Dia jadi hilang empati, simpati. Dia kalau dia buat test ramai, budak ramai masuk bilik main Mario, main yang Tetris kan. Tu dia buatlah something jatuh, dia ada something lah. Budak-budak tu dia akan tolong. Tapi kalau main ganas ni, apa jatuh ke apa dia buat tak kerti. Dia berubah watak dia. Sebab tu mak ayah sila haramkan PUBG lah. Senang. Jadi soalan dapat apa benda tak ada. Jadi kalau judi tadi saya pun tak faham soalan dia sebab saya tak tahu apa benda. Dia kena bayar dengan siapa? Bayar dengan PUBG ke saya pun tak tahu. Jadi saya al-hukmu 'ala syai'in far'un an tasawwurih. Itulah kaedahnya. Kita nak bagi satu pendapat, kita kena jelas. Jadi saya tak adil untuk saya berikan jawapan atas tidak jelas itu. Jadi saya kata jangan main je lah. Senang. Habis tadi soalan yang main ke tak main tu jangan jadi delete, remove je lah daripada handphone masing-masing. Tapi betul, dia akan mempengaruhi. Sebab tu bila teringat tadi kes New Zealand, memang betul dia meniru untuk menembak, rasa macam nak real keadaan itu. Baik, kita ada soalan yang kedua daripada Uwais Zain. Dia kata ada suara siapa? Suara jin ke apa ni? Mengatakan perbankan Islam ialah cubaan untuk menipu Allah. Mengenakan riba secara halus,
mereka berhujah dengan kisah Yahudi yang memukat di hari Sabtu. Apakah penjelasan Ustaz tentang perkara ini? Oh, ini dahsyat soalan ni. Macam orang bank tanya soalan ni. Sila Ustaz. Tapi Ustaz orang lama bang, orang lama bang. Dah habis kena giliran. Tapi sebab jawapan ni selalunya Ustaz Zuhri banyak dalam seminar-seminar menjawab soalan ni. Bagi saya bank ada dulu dalam sistem kapitalis disebut tidak ada ekonomi melainkan bank. Tidak ada bank melainkan riba. Tapi sebenarnya bank adalah merupakan satu perkara yang asas dalam sebuah negara. Takkanlah Islam nak biarkan. Sebab itu di sana apabila ia merupakan satu orang kata satu hal Islami yang telah dibuat oleh tokoh-tokoh kita. Bahawa ni pun tokoh pengasas Bank Faisal pun meninggal. Itu di antara tokoh-tokoh yang besar, perjuangan yang sangat besar. Jadi ada tomahan-tomahan tu biasa. Tomahan ni akan berlaku kepada semua perkara. Tetapi kita melihat kepada aspek yang positifnya apabila berlaku kerugian kejatuhan ekonomi Amerika tahun 2010 yang disebut oleh Syarif Qaradai dalam kitabnya Al-Azmah Al-Iqtisadiyah, bahawa mereka telah berputus asa daripada bank konvensional. Okey. Jadi sampai pakar mereka mintakan tidak ada lagi riba, tidak ada lagi gambling, tak mau dah. Dan kerugian ini dapat bank Islam dan siapa yang bermuamalah dengan konteks Islam terselamat kerana kita mempunyai perkara-perkara benda-benda yang wujud. Ini yang membezakan kita dengan bank konvensional. Bank yang riba, yang berdiri di atas kertas. Tetapi kita ada barang. Doktor lebih tahu lah kita ada, kalau kita buat perniagaan kita ada logam dia, kita ada kelapa sawit, kita ada benda tu. Jadi ini yang asas. Sebab tu kita bincang nazariyat iqtisadiyah. Asas kita di dalam muamalat ini adalah ownership. Kita tidak boleh jual barang, kita tidak boleh berniaga melainkan kita ada pemilikan. Jadi ini di antara benda tomahan yang saya rasa aliran ni dia macam aliran vaksin lah. Yang menuduh Yahudi macam tu. Vaksin pun dia kata Yahudi juga. Sebab saya banyak terlibat dalam vaksin. Jadi dia kata siapa ambil vaksin ni, mereka ni adalah makan babi. Jadi wujud golongan ini yang saya rasa adalah golongan nabitah, yang tumbuh adalah untuk memberikan lagi kepada tokoh-tokoh fiqh untuk bekerja keras untuk menjawab. Jadi saya rasa buku-buku Dr. Zahruddin pun banyak buku perbankan Islam. Kita pun buat keluar buku Dr. Zahruddin di Tentera Biru Perbankan Islam. Boleh baca buku tu. Sangat bagus buku tu. Jadi tomahan sedemikian tidaklah boleh kita jawab panjang. Kenapa? Mereka ini adalah golongan yang hanya ingin menyekat perkembangan yang sangat baik, dan kita yakin insya-Allah Bank Islam mampu untuk memberikan kita katakan perkhidmatan kepada masyarakat yang sangat baik. Tapi betul kalau doktor boleh ulas jugalah, dia masyarakat bila ustaz-ustaz ni dianggap jaga masjid, jaga surau untuk bilal sulah, tapi kalau buka bank ataupun buka perniagaan dia rasa mempergunakan agama dan dia carilah jalan untuk condemn. Mungkin doktor orang lama dalam bank, dalam perbankan Islam ini, ada orang kata alah sama saja bank Islam dengan bank konvensional ni. Mungkin doktor boleh jelaskan lagi apa yang tak sama aja tu. Baik, dia jawab soalan ni tak susah. Soalan ni susah nak diringkaskan jawapannya. Kena seminarkan. Dan ringkaskan dan mudahkan agar orang awam mampu untuk faham. Tapi sebelum nak faham, kita kena yang pertama, alladzina yastami'una alqaul fayattabi'una ahsana. Tuan-tuan kena kosongkan minda terlebih dahulu. Jangan ada rasa prejudis, rasa itu ini, jadi akan tak dapat tersekat ilmu tu. Dia dengar betul-betul. Yang pertama tentang dia kata tadi helah menipu Allah. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Sad ayat yang ke-44, Allah SWT sebut wa khudh biyadika dirthan fadrib bihi wala tahnath. Tuan-tuan faham apa cerita tu? Cerita pasal seorang Nabi yang menghadapi kesakitan yang sangat teruk, penyakit, sampai isteri dia, dalam kitab tafsir Ibn Katsir ada cerita panjang. Satu isteri dia pergi jumpa bomoh untuk mendapatkan rawatan dan cadangan rawatan. Maka dibawa balik jumpa Nabi, iaitu suami dia. Maka suami dia marah, lalu dia telah bersumpah untuk memukul isteri dia 100 kali sebatan. Tapi sebab dia tengah sakit, dia tak boleh nak pukul dulu, dia kena terlantar. Maka isteri dia berjaga dia dengan baik. Maka menjadikan Nabi, tak salah Nabi Syuaib maka Nabi Syuaib pun, dia pun selepas itu rasa kesal dengan sumpah dia. Macam mana dia nak buat dengan sumpah dia? Boleh tak membatalkan sumpah? Maka jawapan dia tak boleh. Maka dia pun minta kepada Allah, maka Allah telah memberi jalan keluar.
Allah kata, wa khudh bi yadika dighsan, kamu pergi ambillah dengan ranting-ranting kayu sebanyak 100 ranting kayu kecil-kecil, sebab biasanya ikut uruf, ikut suasana sabat tu dengan ranting yang kuat, yang besar, sekali pukul memang cedera lah. Kan? Tapi Allah sendiri mencadangkan kepada Nabi untuk ambil 100 ranting kecil, lalu fadrib bihi, pukul dengannya sekali, wala tahnas, cukup, dan kamu tidak melanggar sumpah kamu. Iaitu siapa tipu siapa. Sebab tu di kalangan ulama, antara kitab I'lamul Muwaqqi'in, antara Ibnu Qayyim dan lain-lain, mengulas tentang hiyal masyru'ah dengan hiyal madmumah. Hiyal masyru'ah disebut makharij ataupun makhraj, iaitulah jalan keluar yang legit, yang harus. Adapun yang hiyal madmumah adalah helah yang tipu, yang jahat. Sebagai contoh, dia nak kena cukup nisab, nak cukup haul dah ni, nak kena bayar zakat, dia pun segeralah bagi kat isteri dia RM100, terus tak cukup. Dia pun selamat tak payah bayar zakat. Yang itu hiyal yang haram. Tapi yang hiyal yang haram ni dia nak menjauhkan daripada Allah. Tapi hiyal yang masyru'ah ni dia nak mendekatkan pada Allah, tapi dia terpaksa ikut jalan yang berliku ni, dia terpaksa buang sikit-sikit dia punya kemudaratan dia. Ya, contoh perhambaan sistem daripada siapa? Perhambaan adalah sistem daripada bukan Islam. Tapi pada zaman Islam, adakah perhambaan diterima? Diterima. Cuma Allah SWT telah mengubah konsep dan kemudaratannya jadi kemanfaatan. Jadikan, sebab semua dunia ketika itu terima perhambaan, maka ubah dalam kitab, contohnya kitab Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari, ceritakan satu bab khusus tentang adab-adab kita menangani hamba-hamba ni. Sampai kan ada disebutkan, kita beri dia makan apa yang kita makan, kita beri dia pakai tahap benda yang kita pakai. Jadi tak macam kunta kinte, tak macam janggo, kan? Kalau siapa-siapa yang umur macam saya tahulah. Kunta kinte ni tidur dalam kandang lembu, tidur dalam kandang kuda, tak dapat makan. Jadi itu keadaan dia. Islam ubah, dan Islam jadikan perhambaan ni benda yang nak dibebaskan. Kalau Barat punya worldview untuk dijadikan hamba, Islam punya worldview untuk membebaskan. Sebab tu kafarah pun ni bebaskan hamba, macam-macam nak bebaskan hamba, nak bagi lepas. Jadi berbeza. Jadi itulah yang kita duduk dalam perbankan Islam, dalam framework konvensional. Kita lemah, asyik komplain, buat kerja, tidak. Jadi kita ni jadi follower, kan? Jadi follower, kita tak ada kuasa untuk mengubah. Bila kuasa tak ada nak mengubah, Nabi ajar kita. Ini sebab tu nak berikan pendapat, kita kena belajar the whole basket of Islam, qawaid dia, maqasid dia, usul fiqh dia, baru kita boleh istinbat yang betul. Kalau tidak, kita tersesat jalan, istinbat salah. Jadi perbankan Islam memang dia tak sempurna. Tuan-tuan, kita sebagai Islam, kita sempurna ke? Kita maksum ke? Kita tidak maksum, kita ada dosa. So bila kita ada dosa, adakah kita terkeluar daripada Islam? Adakah kita menipu Allah? Tidak. Kita ada taubat, kita ada istighfar. Itu juga Islamic Bank, dia ada kesilapan, dia belum sempurna, maka dia adakan audit, dia adakan pembetulan. Dulu punya perbankan Islam dengan sekarang punya perbankan Islam jauh beza. Banyak jalan ke hadapan, bukan jalan ke belakang, jalan ke hadapan yang telah terbukti. Contohnya yang paling besar, adanya Islamic Financial Services Act 2013. Dulu Akta Bank Islam 1983 bukanlah sangat apa dia, loose lah. Tapi adanya IFSA 2013 kemas, yang pastikan ada gini. Kemudian apa beza dia? Dia ubah kontrak. Bukan kontrak semata-mata atas kertas, tapi berubahnya syarat dan rukun. Kan? Jadi seorang lelaki dengan seorang perempuan yang tidak halal, bila tidak ada akad, dia tidak halal. Tapi dengan aku terima nikahnya, terus halal 2 minit lepas tu. So apa kita kata? Sebab lafaz sahaja. Lafaz itu tidak datang kosong, dia datang dengan rukun dan datang dengan syarat. Maka itulah kerjanya ustaz-ustaz yang duduk dekat Islamic Bank. Itulah dia penasihat syariah macam Ustaz Fawaz ni, mereka lah yang duduk semak syarat-syarat tu betul ke tidak dan seumpamanya, supaya semua syarat-syarat mengikuti rukun dan seumpamanya. Lalu mereka bekerja keras supaya Islamic Bank boleh satu hari nanti menjadi majoriti, lalu kita boleh ubah dengan lebih baik, dengan lebih banyak. Jadi hilah tadi Nabi pun ada ajar. Sebagai contoh, seorang sahabat dia pergi bawakan tamar yang buruk, yang dah tak boleh makan kat manusia, makan kat binatang je, 6 kilogram. Satu sa' sama 3 kilogram. So dia bawa 6 kilogram dekat pasar, dia tukar dengan 2 kilogram. Dengan 3 kilogram yang fresh untuk boleh dimakan oleh manusia. Lalu dia dah buat benda tu,
baru dia jumpa Nabi. Yes. Apa tu jangan buat dulu kan. Tapi dia buat dulu ada kata dia jumpa Nabi. Maka Nabi kata, la taf'al. Inna riba. Nabi kata, jangan buat. Itu riba. Lepas tu Nabi suruh buat apa? Nabi kata, kamu pergi balik kat pasar, redo the transactions. Apa yang kamu kata buat? Nabi kata, kamu hendaklah jual terlebih dahulu 6 kilogram. Kamu ambil dinar wa darahim. Ambil dulu duit. Lepas tu kamu bebas. Habis selesai satu transaksi, kemudian kamu boleh fikir kamu nak buat transaksi beli kurma di Tamar tu di situ atau tempat lain. Maka kalau kamu beli di situ, kamu masuk dalam transaksi yang baru. Sebab dua transaksi yang berbeza. Adakah hilah? Padahal kesannya sama. Tetap dapat 3 kilogram Tamar yang baru. Ini hadis sahih. Adakah tuan-tuan kata Nabi menipu Allah? Jangan. Berhati-hati dengan perkataan dan kecabulan perkataan kita kadang-kadang. Macam Allah SWT, Nabi SWT kata, innal abda la yatakallamu bil kalimah la yatabayyan yuzilu bi ila nar 70 khirifan. Atau kata sallallahu alaihi wasallam, iaitulah seorang hamba kadang-kadang dia terlampau tercepat sangat dengan lafaz dan kalam dia, menjadikan dia ingatkan benda ni remeh, main cakap saja pun tak apa. Tapi rupa-rupanya dia telah boleh sebab perkataan dia itu boleh menjebakkan dia jatuh dalam neraka sejauh 70,000 tahun. Nauzubillah min zalik. Dan jadi itulah dia perbankan Islam secara ringkas. Dan hilah ada dua jenis. Walaupun ada orang kata itu hilah dan Nabi Shu'aib itu tak ada kaitan dengan hilah bank. Ini kita tak faham betul-betul. Kita kena fahamkan tadi tu untuk break the oath adalah salah. Allah ajar untuk membetulkan yang salah tu dengan cara yang betul. So jadi riba bagi pinjam adalah benda yang salah. So kita cuba faham ayat tadi tu, kita membetulkan dengan cara ownership yang Ustaz Fawaz sebut tadi, adanya ownership semua sekali. So dia sudah jadi bukan lagi pinjaman, dia sudah jadi pembiayaan melalui jual beli ataupun jual sewa ataupun sewa beli ataupun partnership ataupun wakalah. Ada banyak konsep. Wallahu a'lam. Ambil Mbah. Tapi saya ingat ini ketidakfahaman. Jadi mungkin kita bertanya kepada bukan ahlinya, maka jawapan itu tidak kena kepada maqasid sebenar perbincangan ataupun perbankan yang kita ingin tahu. Jadi saya nak cadangkan kepada semua, boleh layari Facebook Bank Muamalat, banyak pendedahan-pendedahan tentang ilmu perbankan Islam yang boleh anda dapatkan di sana. Baik, ramai yang beri komen, dah bagi jawapan pun dah banyak ni ya. Ada yang Cik Yaakob Muhammad Inus, dia kata lama tak dengar Kunta Kinte. Ini saya pun tak tahulah. TV tu drama ke apa? Drama Mak Saleh. Oh ya ke? Nama saya Surai Perkasa Hitam je keluar ni. Baik, Alia Arisha, Muhammad Nazarullah, alhamdulillah jelas sebagainya. Baik, kita sudah ada pemenang. Wah, subhanallah. Tapi saya tak nak umum lagi. Sebelum kita rumuskan perbincangan kita, selepas kesimpulan baru saya umumkan namanya. Tapi pemenang ini bermula dengan huruf R. Jadi mana yang mula dengan R ni dah mula rasa vibrate dah. Aku dah kot sebagainya. Baik, kita nak tutup program kita malam ini dalam Fadilat Muamalat tempoh sejam kita. Mungkin Ustaz Fawaz boleh simpulkan tentang tajuk kita tentang cabutan bertuah ini. Mungkin apa masyarakat perlu tahu sebelum mereka menyertai apa-apa cabutan bertuah. Silakan. Saya rakamkan ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, la yajuzu al-iqdam. Tidak boleh seseorang itu melakukan satu perkara melainkan setelah mana dia mengetahui hukum syar'i. Itu di zaman Imam Syafi'i. Tapi sekarang ni kita tak berupaya tahu. Sebab zaman sekarang ni zaman pembelajaran yang tidak seperti dahulu. Kekuatan pembelajaran pun tidak seperti dahulu. Maka perlu ada penasihat. Wajib. Bila zaman berubah kata ulama, mesti ada sadiq yang faqih. Bila zaman dah makin meningkat, orang pun dah minat belajar agama makin kurang, mesti ada sadiq yang faqih. Sekarang ni sadiq pun tak faqih. Kita pun tak faqih, sadiq pun tak faqih. Kena ada minta lantik pada siapa-siapa pakar yang kita boleh rujuk. Bukan ada orang kata ni buat apa membazir lantik penasihat. Sebab penasihat dia berfikir untuk dia, dia untung. Kita fikir untuk dia. Tiba-tiba penasihat kena ikhlas, dia untung. Jadi tidak timbul. Kadang timbul macam tu. Ini muskilah. Sebab tu kadang-kadang syarikat tak ambil penasihat syariah. Sebab apa? Dia kata penasihat syariah charge. Charge tu bukan charge ilmu. Charge kita kena fikir kat dia. Betul. Kalau macam tu imam pun kita tak boleh bagi, sebab dia kita bayar apa allowance ke imam tu bukan pasal sembahyang. Pasal dia guna masa dia. Sembahyang nak bayar apa? Kita pun sembahyang, dia pun sembahyang.
So ini di antara zaman moden yang perlu ada satu peningkatan education kepada masyarakat, betapa perlunya kita gabungan kehidupan dengan penasihat syariah. Kalau tak, dia akan berlakunya judi tanpa disedari. Betul. Satu kata Imam Ghazali rahimahullah, siapa yang tidak mempelajari ilmu ini walaupun difokuskan pada tasawuf, kadang-kadang dia mati dalam keadaan dosa besar, dia tak sedar. Ini yang kita bimbangkan. Jadi kita nak masyarakat, mungkin dia tak perlu belajar, tapi dia mesti ada penasihat, kawan yang boleh guideline dia, dan insya-Allah dia mendapat rezeki yang halal dan thayyibah insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, Doktor, silakan. Baik, saya nak rumus dengan menjawab satu lagi soalan daripada Ustaz tadi yang sebenarnya saya tak jawab, saya terperasan. Iaitulah adanya ustaz-ustaz yang buat bisnes dan mempergunakan agama, kan? Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, dia kata, kan? Iaitulah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Jadi sebelum kita nak kata mereka menggunakan agama, kita punya hidup memang kena berpandu dan guna agama. So apa maksud kita guna? Kalau guna yang dimaksudkan dalam ayat Quran yang disebutkan tadi, yashtaruna bi ayatillah ataupun yashtaruna bi ahdillahi thamanan qalila dan seumpamanya, adalah orang yang yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Itu yang pertama. Iaitulah orang yang menyalahgunakan ayat-ayat, menyalahgunakan Al-Quran, menyalahgunakan Islam daripada tempatnya. Itu barulah. Contohnya dia kata, saya nak tengok kat mana hilang yang 3A MH370 pakai teropong, ini Islam aja. Yang itu menyalahgunakan agama. Okey. So jadi ataupun dia kata untuk mengelak, untuk menghilangkan dosa kamu kena bersama-sama berjimak dengan saya atas nama agama untuk taubat. Itu menyalahgunakan agama. So jadi menggunakan agama yang dimaksudkan dalam ayat-ayat itu adalah menyalahkan daripada konteksnya, keluarkan dia, dan kemudian mengatakan kepada benda yang haram itu halal, mengatakan benda yang halal itu haram, kerana nak membodek, kerana nak mengikut, nak polish, nak bodek lah, nak bodek seseorang pemimpin sebagai contoh, nak membodek seseorang yang ada kuasa. Itu adalah menyalahguna dan menggunakan. Tapi kalau dia berniaga, dia pastikan saya nak berniaga benda yang halal, saya akan angkat yang halal. Sebab yang halal itu ada nilai dia. Itu kalau ikut semua sekali tak ada masalah. Kan? Kalau yang penasihat syariah ke, atau imam ke, jadi yang halal ni orang bertimbang, tikai, kan? Orang kata bank bayar, maka kita akan kata halal je. Habis yang auditor tu, kamu juga bayar. External auditor, kamu juga bayar. Kamu cakap kan dia, aku bayar kat kau kata harus semua okey semua, kan? Tak ada pula dia katanya auditor punya external tu yang mahal, dia ada big four tu, kata pula itu adalah sebenarnya dibeli. Tak ada pula, kan? So jadi itulah dia. Sebab tu saya kata tadi, penasihat syariah dia bukan work alone. Dia ada orang lain yang akan jadi dia punya accountability. Kalau dia kata dekat satu bank ni, dia kata harus. Ni perbankan Islam, dia banyak persidangan tau. Nanti kat persidangan kena belasah. Tak pasal-pasal dia kata, apa hal ni bank ni kata ini, dia akan kutuk, hentam. Kan? Kita tengok bagaimana Ar-Rahnu. Dulu punya Ar-Rahnu, kita pakai marhun punya nilai, kita pakai simpan. Dulu mula-mula, tapi dia dah ada pembaharuan. Bila pembaharuan itu dia nampak ada problem, maka sekarang Bank Negara dah keluarkan satu guideline baru, tak boleh guna tu. So guna ke cara lain. Masing-masing guna tawaruk lah. Tak apalah, tapi at least tidak ada card lagi dah di situ. Sebab adanya begitu, kan. So jadi itulah maksudnya kita jadikan panduan. Kalau kita menggunakan dia akan ikut je kita. Tapi sekarang ni bank Muamalat dan bank-bank lain-lain yang buat Ar-Rahnu dulu ni, semua kena ubah sistem, ubah ini, ada kos. Guna apa je begitu. Itu namanya memandu. Betul. Kalau guna diheret kat belakang, macam Nabi katakan, man ja'alal Qur'ana khalfahu, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ila jannah. Siapa yang menjadikan Quran di hadapan, dia akan pandu ke syurga. Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ila nar. Siapa yang menjadikan Quran di belakang, maka Quran akan tarik dia, heret dia ke neraka. So jadi orang yang gunakan agama tu yang tadi, dia jadi ikut hawa nafsu dia. Jadi Quran tu kat belakang, dia punya keinginan kat depan. Jadi kalau kita tak ke depan, sampai kita kena keluar kos tambah, ini tambah, susah tambah. Jadi itu bukan. Saya juga terlibat dalam ayam halal, kan. Jadi nak pastikan halal tu macam-macam, kos pun bertambah.
ada auditor halal sini, nak kena tengok stunning dia punya ni, nak kena tengok pendarahan dia kena betul. Kalau kilang yang tak sembelih ayam ni, dia katuk pun kejap je. Jimat kos. Habis tinggi kos kan menggunakan agama pula. Kalau guna jadi murah lagi, bukan jadi makin mahal. Wallahualam. Ni bukan marah, nasihat. Tapi betul, kadang-kadang ialah isu-isu kadang-kadang kita tersalah memahami kerana kita kecetekan ilmu. Sebab itu kena tengok Fadilat Muamalat. Banyak perkara yang kami kongsikan yang boleh jadi panduan kita bersama. Baik, saya ingat ramai yang bagi tanda dan meningkat penonton kita malam ini berbanding malam-malam yang mungkin kerana tajuk ni dekat dengan masyarakat. Jadi saya nak bagi peluang kepada penonton, anda boleh cadangkan tajuk-tajuk apa yang anda nak. Anda boleh tulis di ruangan komen, cadangkan tajuk ataupun mungkin panel, siapa asatizah, ustaz-ustaz dan ustazah yang anda nak panggil, yang anda berminat, anda boleh juga tulis di ruangan komen. Nanti urustia kami akan tengok tajuk-tajuk yang sesuai untuk kita jadikan topik perbincangan. Baik, pemenangnya yang akan mendapat 1 gram emas akaun Bank Muamalat Malaysia Berhad yang telah menjawab 2 soalan tadi adalah pemilik Facebook account Rahman Mustafa, RAHMAN MUSTAFA. Jadi nanti insya-Allah kru kami akan berhubung dengan anda bagi mendapatkan hadiah tersebut. Jadi terima kasih kepada Dr. Zahruddin dan juga Ustaz Fawaz atas kupasan yang sangat menarik pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada Minggu Harapan. Saya nak notah je. Nabi yang sakit tu bukan Nabi Syuaib, Nabi Ayub. Terlupa. Berarti ingat. Alhamdulillah. Jadi takut lepas ni dia pekat, dia komen ni. Jadi Dr. Zahruddin tersyassul. Sekarang ni bukan boleh harap sangat netizen ni. Sebab dia komen, dia kata Ustaz Hariri teruk tak tengok Kunta Kinte. Dia kata saya pun kena kutuk dalam ni. Tak apalah kan. Baik, terima kasih. Minggu hadapan Fadilat Muamalat akan bersama dengan Imam Muda Ashraf dan juga Ustazah Asma Harun. Jadi nak tahu apa yang kami bincangkan, teruskan bersama kami pada Jumaat malam Sabtu Minggu hadapan Fadilat Muamalat. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.